والمجموعة الثانية ستقدمان موضوع لكل فرقة، لكل مجموعة. اوكي، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، انتبهوا، في الأسبوع القادم. ماشي؟ والمدة لكل مجموعة كم؟ نصف الساعة فقط، نصف الساعة فقط. لا يعني لا تتجاوز كل مجموعة ساعة أو أكثر من 40 دقيقة. إذا أنا أرجو لكل مجموعة أن تنتبه بأن المدة للتقديم نصف الساعة وعلى الأكثر 40 دقيقة. وما أريد من مجموعة عند التقديم، أنا أريد من المجموعة أولا ورقة العمل. Waraqatul amal, kertas kerja yang saya minta buat hari itu, so kena bagi, kena bagi. Wasaniyan al-lawhat, slides, kena bagi juga kepada saya salinan slides. Jadi bagi menerusi Telegram, bagi menerusi Telegram. Kita ada grup Telegram kita, bagi di situ ya, tulis kertas kerja kumpulan pertama, kemudian slides kumpulan pertama. Idzan anda taqdim ana urid waraqatul amal al-lawhat ba'din tuqaddim. Jadi semua ni ada markah banyak ya? Ada markah banyak, 30 markah situ saja, tidak kurang daripada 30 markah ya? Jadi ambil perhatian, jangan ambil ringan. Okey, ambil perhatian takdim ini. Jadi waraqatul amal tulis dengan baik, al-lawhat tulis dengan baik. Tak tahu tanya. Mungkin tanya kod Telegram, kadang saya respon, ada saya tak respon. Boleh tanya masa kelas, boleh tanya masa kelas ya? Boleh tanya masa kelas. So boleh interact, boleh interact. Ustaz saya nak tanya, boleh ya? Jadi ambil perhatian kualiti. Masa bentang jangan baca saja, masa bentang pun kita nak tengok kemahiran bagaimana awak membentang. Maharatut taqdim, kaifa tuqaddimul afkar, kaifa tashrah al-afkar, kaifa tatakallam. Wa la urid tatakallam bilugha malayuwiyah ba'din tutarjim. Kemudian terjemah, cakap Arab terjemah. Tak perlu. Cakap Arab, nahnu insyaallah nahnu nafham. طيب. قبل أن نستمر إلى الدروس هل هناك السؤال؟ تفضل. لو هناك سؤال تفضلوا. يوجد سؤال من المجموعة؟ أوكي. الآن وصلنا إلى الفصل الخامس، النثر الجاهلي. درسنا مكانة الشعر. Ada yang tanya tempat syair. Makanah laisa makanun, makanatun. Makanun tempat, makanatun bimaknatun.
Bermakna mustawa. Jadi kalau saya tanya bagaimana kedudukan. Takallam an makanati sya'ri. Bincangkan, naqish atau takallam an makanati sya'ri. Maknanya bincangkan tentang kedudukan syair. Kedudukan syair. Jadi kedudukan dia macam cerita lah. Bila kata kedudukan yang tinggi ke kedudukan yang lemah. Biasa dua tu je lah. Kedudukan tinggi, kedudukan lemah. Kalau bincang tentang kedudukan seseorang, dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia mempunyai kedudukan yang lemah. Idzan asy-syair taban fi makana aliyah fil asril jahili. Itu je poin dia. Kenapa dia duduk pada tempat tinggi? Kena bincang juga. Kalau saya kata bincangkan, takallam, bahaskan tentang kedudukan syair pada zaman mana-mana pun, awak kena poin utama kedudukan dia tinggi ke lemah. Macam zaman sadril Islam, kedudukan syair merosot. Kedudukan syair merosot. Kenapa merosot? Kedudukan syair pada zaman Umawi kembali naik. Kenapa kembali naik? Zaman jahili kedudukan yang tinggi. Kenapa kedudukan yang tinggi? Semua kita dah belajar dah. Ya. Boleh tambah lagi. Boleh cari rujukan lain sebab dia berkedudukan tinggi. Sebab kita kedudukan tinggi. Kenapa? Diwanul Arab. Kita dah belajar dari itu. Kemudian kedudukan faktor-faktor yang membawa kepada inti'ash tatawwur syair. Ma hiya al-asbab al-awamil tuaddi ila hadha. Cakap dan bagi contoh. Bagilah contoh. Contoh syair pada zaman jahili. Kemudian boleh sentuh juga tentang tokoh-tokoh syuara. Walaupun diminta bincang makanatu syair wa awamilu inti'ashihi tatawwurihi, tapi awak boleh bagi idea sampingan. Siapa bagi contoh syair dan juga bagi contoh penyair-penyair. Okey. Al-an wasalna ila an-nathrul jahili. An-nathru al-sya'iru ta'birun jamilun sadiq mu'athirun fi nufusis sami'in wa ta'birun bil wazni wal qafiyah. Ta'bir dia ada wazan dan dia ada qafiyah. Nathar ta'birun jamilun صادر على العاطفة مؤثر في نفوس السامعين بدون الوزن والقافية. Dia tidak ada sistem wazan dan qafiyah. Itu nathar. Kalau syair dia macam pantun lah. Dia ada baik-baik, dia rangkap. Nathar tidak, dia macam pidato, paragraf lah. Dia ada baik-baik terus pada teks. Paragraf demi paragraf, paragraf demi paragraf. Okey. Azwaliza ada tak Azwaliza? Azwaliza. Anti maujuda? Azwaliza. Ada nama tapi tak ada respon ni. Andin mustaqim. Andin. Andin ada nama dan ada respon. Andin. Oh, Andin.
Andin daripada mana? Ustaz. Pasal dari Pulau Pulau Pinang. Pinang. Okey Andin. Uzkur anwa an-nathar. Uzkur anwa an-nathar. Nasar. Kata nasar tu berapa jenis? Banyak kali dia ulang ni, Andin. Antaranya khitabah. Lagi apa lagi? Selain pada syair lah. Karya-karya sastra selain daripada syair. Pada zaman jahiliyah. Karya sastra. Antaranya pidato. Yang selain pada syair. Pidato, khitabah. Lagi apa? Andin. Lagi apa Andin? Tak tahu? Tahu tak? Andin tahu tak? Tak tahu? Nanti awak jawab. Andin. Azwaliza? Azwarliza? Saya Ustaz. Anwa al-nathar. Apa dia? Al-Risalah. Al-risalah. Naam. Allah yaftah alaik. Al-khitabah. Lagi? Al-Riwayah. Al-riwayah. Tapi al-riwayah zaman ni dia belum ada lagi ya. Zaman jahili belum ada lagi. Ma makna al-riwayah? Azwaliza. Ma makna al-riwayah? Novel. Novel. Zaman jahiliyah ada novel dah ke belum? Tak ada Nak Ustaz. tulis pun tak erti kan. Orang Arab nak tulis pun tak erti. Apatah lagi nak buat novel. So, jenis-jenis an-nathar memang al-riwayah, al-musalsalah, opera, al-musalsal, ataupun kita kata drama ya. Tapi zaman jahiliyah al-riwayah belum ada lagi. Musalsal belum ada lagi. Yang ada macam al-risalah ada ya, al-risalah. Risalah dalam bentuk kiriman surat daripada kepada raja. Itu ada. Ada kan al-risalah, yang paling masyhur al-khitabah dan juga al-qissah. Al-riwayah tak ada lagi, kita panggil al-qissah. Al-qissah. Cerita. Cerita ya, ada disampaikan secara lisan tapi ditulis kemudiannya. Ditulis kemudian. Cerita itu disampaikan secara lisan tetapi ditulis selepas pada era jahili. Kemudian al-hikam. Al-hikam juga an-nathar. Al-hikam wal-am itu juga an-nathar. Baik, syukran. Andin lain slow. Okey, okey. Sanadrus al-fasl an-nathar fil asr al-jahili. Halah, keadaan. Boleh kata makanan. Baik. حين نتحدث عن النثر الجاهلي ننحي النثر العادي الجاهلي الذي يتخاطب به الناس في شؤون حياتهم اليومية فإن هذا النوع من النثر لا يعد شيء منه آدابا. Jadi kata-kata yang biasa. An-natharul adi macam pidato biasa, pidato daripada ketua kabilah kepada kabilahnya, pidato daripada ayah kepada anak,
Itu pidato biasa, bukan pidato dalam sastra. Pidato dalam sastra ialah karya yang karya dihasilkan secara halus, secara sistematik. Macam kita nak berkarya juga, kita nak tulis, katakan kita nak tulis satu puisi. Kita boleh tulis sekejap saja, puisi sekejap saja, satu hari tulis. Boleh. Tapi adakah puisi kita itu menjadi satu bahan sastra? Ataupun hanya puisi biasa daripada seorang kawan kepada kawannya. Kita tengok nilai puisi itu mencapai level kesusastraan tak? Dari sudut bahasanya, dari sudut gaya bahasanya, dari sudut asas-asas bahasa, tata bahasa, morfologi. Kalau semua sudut dia dari sudut lafaz, makna dan juga gaya dan khayal, kalau semua itu menepati standard sastra, maka dia dikira bahan sastra. Tapi kalau tidak dibuat secara terancang, karya itu tidak bagus, tidak menepati standard, maka tidak dianggap bahan sastra, walaupun dia puisi. Jadi begitu juga dengan nasar. An-nasar adi, pidato biasa, risalah biasa, alladhi yukhatibu bihin nas fi syu'uni hayatihim al-yawmiyah. Setiap hari dalam urusan seharian, maka nasar itu nasar adi. Yang kita masuk inilah nasar yang menepati aspek sastra dalam 4 perkara. 4 perkara. Kalau kata al-adabu, 4 perkara yang diberi perhatian. Al-lafzu, al-makna, al-uslub, al-khayal. Kalau berarti dalam subjek, dalam tajuk yang sebelum ni, sastra, 4 aspek. Kalau anda ingin menjadi sastrawan pelajar Muslim, awak nak buat novel, sebenarnya awak boleh menjadi, kalau awak ada impian ingin menjadi seorang novelis yang terkenal, awak boleh, tidak mustahil. Awak kena jaga al-lafzu, al-ma'na, al-uslub, al-khayal. Lafaz yang berkualiti, makna, message lah, makna yang kita nak sampaikan. Message yang menjadi fokus dalam karya kita. Awak kena pandai memilih. Sastrawan golongan yang sangat sensitif dengan apa yang berlaku dalam dunia. Kalau saja di dunia dan di akhirat, anda boleh berkarya berkaitan aspek yang di dunia ataupun berkaitan aspek di akhirat. Boleh. Jadi message itu sangat luas. Makna. Yang ketiga, uslub. Kena kuasai uslub. Nak uslub al-ijaz, al-musawah, uslub al-amru, uslub al-nahyu, uslub al-tamanni. Macam-macam uslub ada. Jadi belajar balaghah, yang belajar balaghah tu perkasakan karya. Kalau anda ingin muncul sebagai, ada cita-cita nak jadi sastrawan terkenal di peringkat dunia, tidak mustahil. Anda boleh. Tapi kena tarqiq wa itqan fi hadhihi al-arba'. Al-lafzu, al-ma'na, al-uslub, ba'din al-khayal. Al-khayal ni ta'bir ma laysa waqi'an. Kebolehan mentakbir sesuatu yang bukan, tidak ada dalam realiti, tapi awak boleh takbirkannya. Sehingga macam ra'aitul bahra fil masjid. Aku melihat lautan di masjid.
Tidak ada dalam alam realiti, tetapi diterima. Sebab apa? Ini adalah balaghah. Balaghah. Kita dalam balaghah kita belajar kan. Suruh tapi bukan suruh. Larang tapi suruh. Ada juga. Dia nak larang. Sindir tapi suruh. Sedangkan biasanya suruh, maknanya suruh buatlah. Bila suruh, talabul fa'li. Tapi dalam balaghah ada juga khuruj min makna al-asli. Pada makna asli, suruh. Bila suruh tapi larang. Ataupun sindir. Macam dalam Quran lah. Berseronok-seronoklah kamu. Berseronok-seronoklah kamu. Sesungguhnya kamu akan berakhir dengan jadi suruh tapi sebenarnya larang. Maknanya seronok. Kamu nak yang mendukacitakan. Begitu juga. Datang, panjat lagi tinggi. Sebenarnya dia marah anak dia panjat. Panjat jatuh, boleh sakit. Kalau cedera, nak buat macam mana? Panjat lagi. So, itulah balaghah. Kalau anda ingin menjadi sastrawan, nak menjadi novelis, boleh start daripada sekarang. Jangan bercita-cita sekadar di kepala. Az-zihnu faqat. Fi dhihni, tanpa ada action. Anda boleh jadi orang yang boleh menjana pendapatan kau. Menjana pendapatan kalau dah ada nama. Tapi biar ada kualiti lah. Orang dulu buat satu syair bukan 3 hari, bukan seminggu. Kadang-kadang 6 bulan. Satu syair 6 bulan. Kalau novel lagi lah 2 tahun barangkali. Sebab dia melalui proses tambah baik, baiki itu, baiki ini, baiki lafaz, baiki makna, baiki uslub, baiki al-khayal. Sehingga dia puas hati baru dia edar, cari pengedar. That is sastrawan. Dia tak tangkap muat. Tidak. Baik. An-nasar adi يعتبر كمواد أدبية فإن هذا النوع من النثر لا يعد شيء منه آدابا لا يعتبر كأدب النثر العادي إنما الذي يعد آدابا حقا هو النثر الذي يقصد به صاحبه إلى التأثير في نفوس السامعين. نثر yang sahibuhu dia nak ta'thir fi nufusis sami'in. Dia nak memberi kesan kepada orang yang mendengar. Kalau dia pemidato, dia nak berpidato, dia akan menghasilkan satu karya pidato yang boleh memberi kesan. Itu barulah jadi an-natharu al-adabiyyu. Walladhi yahtafilu fihi min ajli dhalika bis-siyagha wa jamalul adab. Jadi yahtafilu fihi yang dia memberi fokus, yahtafilu menyambut, kita ingat yahtafilu bi yaumil aid. Tapi dalam kalimah Arabiyah yahtafilu juga bukan menyambut sahaja, tapi dia bergiat. Dia menggiatkan untuk memberi ta'thir fi nufusis sami'in. Mada yahtafilu fihi mada yahtafilu bis-siyaghah, yajtahidu bis-siyaghah. Sirah nak guna sirah ini ialah al-lughah, sirah ijaz, sirah itnab, sirah al-qasru, sirah as-sarahah, sirah al-kinayah, sirah al-isti'arah, wa jamalul ada.
keindahan dalam penyampaian. Nah, kalau syair penyampaian, al-adab, banyaklah dari segi al-adab, penyampaian dari sudut lafaz, penyampaian dari sudut makna. Dia berkisar kepada empat tu. Au ma yusamma bismi an-natharul fanni. An-nathar al-fanni. An-nathar al-fanni inilah nathar adabi. Wa idza darasna an-nathar jahili wajadnahu yanqasimu ila anwa'. Okay, yang kita bincang tadi, yang kita sentuh tadi, ini nathar. Al-khitabah, al-wasaya, al-amsal, al-hikam, saj'ul kuhan. Wa sawfa nadrus kullu naw' min hadhihi al-anwa' dirasatan mujazatan mukhtasaratan. Khatabah al-jahiliyah wa dawa'iha. Dawa'iha, dorongan ya, yang mendorong kemajuan. Da'iyah, dawa'i. Da'in penyerukan, da'in. Da'iyah. Maknanya aspek-aspek yang mendorong kepada kebangkitan khatabah. Mimma fihi anna qad izdaharat. Ini makanah dia. Izdaharat, tatawwarat. Izdaharat yakni tatawwarat. Makanah aliyah. Izdaharat, maju. La syakka. Maknanya pada tempat yang tinggi juga, sebagaimana syair. Wala'ibat dauran haman fi hayatil jahiliyah. Limadha? Mad-dawa'i? Mad-dawa'i? Hadhihi hiya ad-dawa'i lil-khattab. Ghalabatul ummiyah 'ala al-'arab. Ghalbata alja'atha ila al-isti'anah bil-lisan. Adat al-qawl badala al-qalam. Adat al-kitabah. Sebab orang Arab majoritinya ummiyah. Majoriti orang Arab tak pandai membaca, ummiyah. Jadi dia memerlukan al-ja'atha, maka dia pergi kepada mendapatkan bantuan lisan. Bukan al-qalam. Bukan al-qalam. Dia menggunakan lisan. Bukan al-qalam. Pasal dia tak kerti baca. Lisan ini ialah adat al-qawl, alat untuk berkata-kata. Sedangkan al-qalam alat untuk menulis. Jadi khatabah ini maju sebab apa? Sebab khatabah ini ialah satu seni yang menggunakan lisan. Pidato guna lisan lah. Bukan risalah. Jadi sebab-sebab kemajuan pidato pada zaman jahiliyah, yang pertama ghalabatul ummiyah 'alal arab hatta yasta'inuna bil lisan. Adat al-qawl badal al-qalam. Adat al-kitabah. Nah, hadha huwa da'iyah ula. Da'iyah thaniyah. Innal araba yamlikuna zumamal fasahah wal balagha bit tabi'ah. Fasahah wal balagha bit tabi'ah. Mereka ini memang fasih. Annahum ya'ishuna mutafarriqina fil qaba'il mustaqillah. Mereka ini hidup berpecah-pecah dalam bentuk kabilah masing-masing. Jadi apabila mereka yajtami'u fi makanin wahid wa an yastami'u ila khatib. Ini faktor kemajuan pidato juga. Sebab dia hidup secara kabilah. Masing-masing hidup secara kabilah masing-masing. Jadi apabila mereka berkumpul, apa alat, apa mekanisme untuk menyampaikan mesej daripada kabilah kepada kabilah yang lain? Sudah tentu dengan pidato.
Jadi cara hidup mereka itu mendorong kepada kedudukan khitabah yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kalangan masyarakat Arab. Bila mereka bertemu kan, takkan nak bercakap ketua berbisik dengan ketua. Mesti ketua bangkit dan bercakap di hadapan khalayak. Ketua masing-masing bangkit, masing-masing memberi pidato. Yang hebat memberi pidato akan mendapat tempat, akan mendapat nama, akan mendapat kemasyhuran. Nah, ada wujud turukut tawasul munazzamah. Turukut tawasul, cara komunikasi yang sistematik. Linaklil akhbar wal hawadith, untuk menyampaikan akhbar, hawadith. Tak ada cara lain. Cara surat menyurat, surat khabar, tak ada. Macam mana nak jual surat khabar? Al-Arab mu'zamuhum la yastati'una al-qira'ah. Idzan kaifa linashril akhbar? Kaifa linashril hawadith? Berita-berita, peristiwa-peristiwa. Tab'an bil khatabah. Fakanat da'iyah syadida ila rasulun muwaffadun nabahu sya'nu fasihal lisan qawiyul hujjah. Jadi dia menggunakan apa? Maka mesti ada seorang utusan yang menjadi wakil, muwafad, untuk memberitahu tentang khabar-khabar ini dan juga hawadith. Nak cerita, nak cakap tentang berita, cakap tentang suatu peristiwa pun tujuan lain. Maka tak ada cara lain, maka menerusi khatabah. Dengan itu perlu ada seorang yang yang menjadi wakil lah untuk menceritakan khabar berkaitan dengan kabilah masing-masing contohnya. Jadi Rasul ini mestilah seorang yang fasih dan juga pandai, kuat berhujah, bijak berhujah. Qawiyul hujjah, bijak berhujah. Ialah pidato mana ada teks. Tapi orang Arab dia terkenal dengan fasahah dan juga balaghah bit tabi'ah, dengan semula jadi dalam diri dia. Jadi orang kabilah akan memilih siapa yang boleh jadi wakil kabilah untuk menjadi rasul, utusan dalam menyampaikan pidato, untuk menyampaikan mesej. Wa da'ya ukhra kathratul huruf wal munaza'at wal khusumat. Banyak perang, bila berlaku perang kita takut. Memang tabiat manusia takut. Tapi boleh ke kita takut ya? Kita tanya dulu kawan kita. Masalah takut ni. Takut pergi berperang. Boleh ke? Muhammad Haris Akram Ibnu Muhammad Hashimi, Al-Hashimi ni. Muhammad Haris mawjud? Muhammad Haris Akram, anta mawjud? Mawjud Muhammad Haris? Bani Hashim ni. Muhammad Haris. Nama ada. Muhammad Amjad. Banyak tak ada. Kalau ramai tak ada, nanti bila saya tanya tak erti nak jawab. Tak nampak. Tak ada lagi. Biasa-biasa macam tu lah. Subjek saya ni kalau tak ada kelas, tak tahu nak jawab macam mana, apa yang dikehendaki.
apa yang saya nak. Sebab apa? Tak ada kelas. Jadi masa saya terang tu, orang yang hadir mesti tahu apa yang saya nak daripada soalan-soalan saya. Lagi cari orang lelaki lagi. Soal berani. Syamin Dania. Oh, Syamin ada Syamin. Sahabat takut. Seolahnya digambarkan dalam Quran semasa peperangan Khandaq, orang Islam berapa ribu? 3,000. Orang kufar 10,000 dan mereka itu bergabung dengan kabilah-kabilah di sekitar, bergabung nak serang orang Islam di Madinah. Dalam Quran sebut seolahnya hati itu sampai nak terkeluar, takut, gerun. Tapi bukan takut hakiki. Sebab mereka menunggu pertolongan Allah. Mereka menunggu pertolongan Allah. Di samping menunggu mari bala tentera kufar. Takut. Tetapi itu takut tabi'i. Yang hakiki dia takut pada Allah. Semuanya bergantung pada Allah. Kalau malam-malam orang ketuk itu boleh kita subzon. Boleh subzon. Boleh jadi orang jahat. Kan kita kata tak baik subzon, kena husnuzon. Tapi dalam keadaan tertentu kita boleh subzon, diharuskan. Bila ada risiko. Malam-malam, pelik. Orang ketuk itu malam-malam. Mari rasa takut. Kita boleh subzon, kita boleh orang jahat kot. Boleh. Kemudian boleh biasa takut itu boleh tabiat, takut tabiat kan. Kalau masuk hutan, macam saya pernah masuk hutan, bunyi harimau mengaum dan juga bunyi ranting patah dalam hanya 10 kaki di hadapan. Rasa gerun, rasa takut. Takut tabi'i, harimau. Takkanlah kita, saya tak takut, saya takut hanya kepada Allah. Pergi melangkah depan harimau, cari penyakit lah kan. So, balik kepada ini, kasratul huruf wal munaza'at wal khusumat. Banyak berlaku peperangan, pertelingkahan, khusumat, konflik antara kaum. Jadi, mesti orang rasa takut. Ada juga orang rasa malas nak join, nak pergi berperang. Jadi perlu ada pidato untuk mempertahankan diri dan juga harta. Jadi antara faktor yang mendorong kepada kebangkitan kedudukan yang tinggi, kasratu huruf wal munaza'at wal khusumat mimma yad'uhum ila ad-difa' 'anil nafsi. Perlu mempertahankan diri. Wal ardi wal mal. Aradi ni macam kepunyaan kita lah, barang-barang kepunyaan kita, tanah, rumah. Al mal wang. Semua al-intiqam juga selain pada mempertahankan diri juga digunakan balas dendam. Untuk membalas dendam, al-intiqam, membalas dendam. Wal akhdhu bis-sa'ri, membalas dendam juga, mengambil jalan untuk membalas. Jadi kasratul huruf ini faktor mendorong kepada kebangkitan pidato pada zaman Arab jahiliyah. Ittikhadhuhum min majalisihim fi khiyamihim wa min aswaqihim wa min sahatil umara wa wifadatihim alaihim. Mereka terlibat dengan majlis-majlis perhimpunan di khemah mereka ataupun di pasar-pasar, ukas, kita belajar zilmajaz, kita belajar majinah. Ada juga kadang mereka berkumpul di sahatil umara, di lapangan raja panggil berkumpul, lapangan istana.
yang dipanggil oleh pemerintah. Ataupun mereka menjadi wifadah, mereka menjadi jemputan raja. Maka menjadi jemputan raja. Macam pernahlah saya dalam ahli jawatankuasa fatwa negeri Terengganu, Sultan Titah mengadap. Ahli jawatankuasa fatwa ni 10 tahun, saya dalam 9 tahun lah saya ahli jawatankuasa fatwa negeri Terengganu. Jadi dalam tempoh 9 tahun tu adalah 4 kali tuanku Titah mengadap. Majlis bersama tuanku banyak kali. Tapi ini tuanku Titah mengadap. Ahli jawatankuasa fatwa, Sultan nak pandangan daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Terengganu. Jadi bila pergi mengadap, kami menjadi wifadah lis sultan. Jemputan sultan. Jadi bila jemputan sultan, mula-mula sekali, mestilah seorang berpidato lah, berkhatabah depan, menyampaikan ucapan lah depan tuanku, mewakili semua orang. Kemudian barulah berbincang seorang-seorang beri pandangan kan. Jadi bila ada majlis sebegini, maka ini merancangkan lagi penggunaan pidato. Aghrad al-khatabah, tujuan khatabah ni apa? Tujuan dia da'wah ila sulhi wassilmi wal islah bainal mutakhasimain. Dua yang bertelagah, sama ada dua pihak yang bertelagah, dua puak yang bertelagah, ataupun dua individu yang bertelagah. Jadi pidato ini kerap kalilah, pasal mereka sering bergaduh. Bila banyak bergaduh, banyaklah usaha untuk berdamai kan. Banyak bergaduh, banyak berdamai. Tapi jangan amal suka bergaduh. Tak tenteram hidup kalau kita suka bergaduh. Jangan suka cari gaduh. Ad-da'wah ila sulhi wa silm wal islah. Pidato. Antara aghrad dia. Aghrad yang pertama. Istikhdamuha adat al-munafarah wal mufakharah. Pidato juga menjadi satu alat untuk berdebat. Munafarah. Dan juga untuk berbangga. Berbangga tentang apa? Al-ahsan, al-ansan, al-ma'athir, al-manaqib. Berbangga dengan al-ahsan. Dalam hadis kan, tunkahul mar'atu li arba'in, li jamaliha, li hasabiha, lagi apa? Lima liha, li jamaliha, wa li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li diniha. Orang perempuan ni, orang lelaki, dia cari isteri berdasarkan 4 perkara ni biasanya. Yang pertama kerana cantik. Sebab tu duk mula-mula sekali. Li jamaliha. Orang lelaki nak kahwin dengan perempuan sebab dia cantik. Jadi orang lelaki ni pilihan ya, ciri-ciri yang mula-mula cantik. Kemudian li apa? Lima liha. Ada juga pada hari ini ramai kes orang perempuan kena tipu di orang lelaki. Jadi kalau nak kahwin, tak apalah, takut bukan nak kahwin saja, nak tipu duit kan. Tapi berlaku ya dalam masyarakat kita pada hari ini. Banyak dalam surat khabar kita baca. Lima liha. Dan juga ada juga orang pilih isteri li hasabiha. Keturunan. Keturunan. Oh dia ni keturunan orang kaya-kaya. Keturunan orang yang ada nama li hasabiha. Dan juga dipilih, ada juga orang lelaki pilih perempuan
lidiniha, kerana agama dia. Dia tak sembahyang, dia sering buat amalan sunat. Jadi Nabi kata fadfar, pilihlah bidzatid din. Pilihlah kalau nak cari calon isteri, pilihlah yang beragama, yang berpegang pada agama. Ribat syahadat, aman hidup. Itu kita bukan kuliah fiqh, jadi saya tidak akan syarahlah tentang hadis tadi. Cuma kita jumpa kalimah li hasabiha tu bil ahsan, keturunan ya. Wal ansab, keturunan juga. Nasab, keturunan juga. Ma'al kekayaan dia. Mana kedudukan? Berbangga. Jadi khutbah ini, pidato juga menjadi alat untuk berbangga. Menyampaikan rasa kebanggaan. Al-wifadah alal umara wa ru'asa al-qabail. Ini juga mendorong ya, ada jemputan daripada para pemerintah. Kita takut kepada manusia. Itulah nak pergi perang takut. Boleh ke takut pada manusia? Nak pergi perang. Apa? Boleh takut kepada manusia? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Tapi awak kata tadi kalau orang ketuk pintu takut, penjahat kan, takut. Mesti ada rasa takut kan? So maknanya tak boleh lah. Boleh. Tadi awak kata tak boleh takut pada manusia. Kena berserah apa, Ustaz? Bukan saja takut pada manusia, harus dibolehkan. Takut pada kucing pun boleh. Takut pada tikus pun boleh. Takut pada cacing pun boleh. Takut pada kuman pun boleh. Sebab takut ni ada dua. Takut al-khawf. Dalam Quran kata la yakhafuna illallah. Orang-orang yang beriman ni dia tak takut melainkan Allah. Itu al-khawful haqiqi. Takut hakikat, takut hakiki, takut yang sebenarnya. Memanglah. Yang itu memang. Kalau takut hakiki, memang tak boleh takut pada yang lain. Takut hakiki. Tak boleh takut pada yang lain. Hanya Allah sahaja. Takut hakiki. Tapi satu lagi takut tabi'i. Al-khawfut tabi'i. Manusia ni dilahirkan dengan tabiat yang macam-macam. Dengan rasa macam-macam. Rasa gembira, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa takut. Itu takut tabi'i. Tapi pun ketua kabilah. Jadi kana waqafa ra'isul wafdi baina yaday al-amir min al-ghassasinah wal munazirah fahayyihi mutahaddithan bilisani qawmihi. Jadi bila berlaku jemputan, maka akan berdiri ketua rombongan di hadapan pemerintah. Contohnya pemerintah Ghassasinah. Ghassasinah ni raja ya. Raja dia daripada Yaman. Raja di Yaman. Kemudian Ghassasinah ini berhijrah ke utara Hijaz. Daripada selatan kan, kita belajar Yaman di selatan. Bila berlaku Saddul Faidan, bila berlaku pangan kan Saddul Ma'arib, Saddul Ma'arib pecah, dia pun lari. Berpindahlah, pecahkan Faidan. Lari ke utara. Kemudian lari ke Jordan. Jadi orang-orang Jordan pada hari ini ramai yang keturunan Ghassasinah. Tapi yang kita nak belajar di sini, faktor yang mendorong kebangkitan pidato
al-wifada 'ala al-umara, menjadi undangan para raja ataupun ketua kabilah. Maka wakil akan berdiri di hadapan raja, seperti Raja Wasasina, Munadhirah. Jadi dia akan fahayyihi mutahaddithan. Dia akan beri greeting lah, dia akan mengalu-alukan, mutahaddithan, mutakalliman bilisani qaumi. Wa aidan khutbatuz zawaj. Zaman jahiliyah pun ada khutbatuz zawaj, ya. Ada, wa kana min adatil Arab fi zawaj wa khassatan zawaj ashrafihim wa abnaihim. Kahwin orang-orang yang mulia, orang-orang besar ataupun anak orang-orang besar, ayat taqaddama min al-khatib sayyid min ashirati bi ismil fatah alladhi yuridul ittiram biha. Jadi ada akan diminta seorang pemidato untuk menyampaikan pidato bagi khutbah az-zawaj. Biasanya si wakil daripada pengantin lelaki lah. Nasiha wa tausiyah. Ini pun tujuan, tujuan nasiha wa tausiyah bi fi'lil mahasin wa tarkir radha'il. Wa kaifa bi uslub. Jadi kita belajar tentang kedudukan makanatul nathri al-jahili, khasatan al-khattabah. Kita beri fokus kepada khattabah sebab yang lain tak banyak. Yang banyak khattabah. Jadi kita fokus kepada khattabah. Kenapa khattabah ini berada pada kedudukan yang tinggi? Ini asbab dia. Dan tujuan khattabah ini ada berapa dia bagi? Banyak dia bagi, ya. Uslub khattabah ini uslub asas. Mana-mana pidato memang perlu kepada ini. I'tima ba'duha 'ala al-aqli wa quwwatil hujjah wa tafsil wa ta'lil wa ibraz asy-syawahid wal adillah. Jadi kalau nak pidato tu perlu kepada kekuatan akal, kebijaksanaan dalam berhujjah, kepandaian memberi tafsil, perincian, wa ta'lil, beri sebab, ya? Beri sebab. Kalau dia nak berbangga dengan keturunan dia, dia beri sebab. Kenapa perlu orang bangga dengan keturunan dia? Kenapa orang perlu respect? Dia akan beri sebab. Dia beri sebab beserta contoh. Sebab kami orang yang berani. Contohnya, semasa peperangan kada wa kada, kami telah diserang seramai kada wa kada dan akhirnya kami menang. Sebab kami berani. Dia bagi syawahid. Dia bagi bukti. Yaksur fiha isti'mal uslub as-saj'i. Saja. Maknanya rima akhir sama. Masalah man asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin. Man asha mata. Ta bunyi ta. Wa man mata fata. Ta juga di belakang. Inna fis sama'i la khabaran ran. Inna fis sama'i la khabaran ran kan. Wa inna fil ardi la ibaran ran juga. Itu macam pantun kita lah. Sama rima akhir dia. Sama bunyi rima akhir. Jadi uslub sajah ini kita panggil as-saj'u. Sama rima akhir. Wa husnu waq'iha 'ala al-asma. Yamilu khutbah al-jahiliyah ila isti'mal al-haqiqah dun al-majaz. Dia banyak guna haqiqah, tak banyak guna majaz. Banyak guna haqiqah. Bila turun Quranul Karim dengan uslub yang hebat, banyak isti'arah, banyak majaz, barulah orang Arab mula mendalami uslub Al-Quran. Jadi pada zaman jahiliyah mereka masih menggunakan hakikah.
kurang menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Wa ila tajannub al-muhassinat al-lafziyah. Dan tak banyak guna muhassinat lafziyah. Muhassinat lafziyah seperti muhassinat lafziyah. Apa tu? At-tiba. At-tiba. Jadi bunyi Allahumma astur auratana wa'mur rawatina. Allahumma astur auratina wa'mur auratina. Jadi cuba tengok kalimah aurat dengan rawat. Aurat, rawat. Dia ain, waw, ra, alif, ta. Yang tu ra, waw, ain, alif, ta. Lafaz suku kata yang mirip tapi berbeza, bercanggah. Suku kata yang sama tapi susunan suku kata itu terbalik. Aurat, rawat. Jadi ini juga teknik muhassinat lafziyah. Tapi pada zaman jahiliyah tak banyak muhassinat lafziyah. Selepas turun Quran, barulah banyak orang Arab menggunakan muhassinat lafziyah. Selepas mereka mengkaji uslub Al-Quran. Sebab itu uslub Al-Quran nanti kita belajar adab pada zaman Sadril Islam. Bagaimana datangnya Islam telah berjaya membuat satu perubahan besar dalam kesusastraan Arab. Dia memberi satu sumbangan yang sangat besar dari sudut balaghah, dari sudut lafaz, dari sudut makna. Itu semua kita akan belajar. Banyak benda-benda baru masuk dalam sastra Arab yang orang Arab tak tahu sebelum ini. Jadi dahlah orang Arab bahasa mereka kuat. Turun Quran dalam bahasa Arab memperkasakan, melonjak kehebatan bahasa Arab. Kathratul fawasil wal qasar wal ijaz. Banyak fawasil, fasilah. Fasilah ni cakap-cakap satu perkara, stop. Sambung perkara lain pula. Itu fasilah. Fasil penghalang. Pause. Jadi banyak dalam pidato, dia bercakap satu topik, habis. Topik lain pula. Habis, topik lain pula. Habis, topik lain pula. Fawasil. Dan banyak juga qasar, ringkasan. Wal ijaz, bahasa yang ringkas. Dalam pidato, macam kita jugalah, kita memberi pidato kan. Kita menyelitkan kata-kata hikmah. Contohnya kalau saya nak berpidato, saya kata tidak pidato tentang bagaimana ingin kita berjaya, saya akan bercakap tentang apa sebenarnya kejayaan. Kemudian saya akan cakap bagaimana nak capai kejayaan. Kemudian saya mungkin poin saya, kita kena berani mengambil tindakan. Saya pun bagi satu kata-kata hikmah, apa yang anda impikan, apa yang anda mampu impikan, anda mampu capai. Apa yang anda mampu impikan, anda mampu mencapainya. Saya masuk kata-kata hikmah untuk mencantikkan lagi pidato itu. Masukkan kata-kata hikmah ataupun perumpamaan, sikit-sikit lama jadi bukit. Itu perumpamaan. Al-amsal, bagai semut. Bagai semut. Apa lagi? Macam-macam amsal ada. Umpama burung, umpama pungguk rindukan bulan. Masukkan kan? Untuk mengindahkan lagi. Kita masukkan kalau pidato Melayu kita, ada juga masuk pantun. Pantun. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan
walau jauh tuan-tuan beribu batu, hilang di mata di hati, jangan. Jadi kita kena, jadi orang-orang sastrawan ni dia orang yang selalu berpidato, dia akan hafal apa, berpantun-pantun, dan dia akan keluarkan pantun-pantun itu dalam pidatonya yang sesuai dengan tema, lah. Jadi kata-kata hikmah, apa yang kita boleh impi, kita boleh capai. Kalau ada di sini, awak impi untuk menjadi jutawan, awak boleh impi nak jadi jutawan, logik, impi jadi jutawan, maka awak boleh capai sebenarnya. Pasal akal manusia ni hebat, awak boleh capai. Ada kawan saya, dia jadi pembantu photostat. Dia pembantu kedai. Kerja apa? Kita nak photostat, kita ulur kat dia, dia tukang photostat. Kita bayar kat dia, tapi tokek orang lain. Jadi pekerjaan. Dia pekerjaan. Mungkin gaji dia sebulan 700, masa tu lah. 600, gaji sebulan 700, 600. Ini kisah benar ya. Tahun 1993 saya pergi rumah dia. Dia kerja kedai photostat. Umur dia 27 masa tu. Pakai kereta Proton Saga yang buruk, berkarat. Yalah, nak beli kereta mahal-mahal mana boleh, mana ada duit. Beli kereta Proton Saga buruk, keluaran pertama. Gaji dalam 500, 600. Tapi okey lah, boleh lah hidup. Zaman tu, zaman 1993, awak pun baru lahir tu. Ataupun belum lahir lagi. Saya berjumpa dia 2002. 1993, 2002. Selepas 10 tahun, saya jumpa dia. Saya jumpa di pasar malam, dia jemput pergi ke rumah. Kerana lama tak jumpa, 10 tahun tak jumpa, saya pergilah rumah dia. Terkejut saya. Sebab apa? Rumah dia 3 tingkat. Di mana? Di Sungai Long. Di bandar Sungai Long. Bandar Sungai Long tu sebelum masuk Bandar Kajang, ada kan perumahan Sungai Long. Itu banglo tinggi-tinggi. Kejut saya. Pergi rumah, wah banglo 3 tingkat. Kereta, saya rasa, tak ingat saya, 3 biji. Kereta bukan Proton Saga dah. Kereta Merc, BM. Saya tanya dia, macam mana jadi macam ni? Saya tanyalah. Yelah, saya tahulah rezeki tangan Allah. Rezeki, Tuhan nak bagi rezeki siapa-siapa je. Jadi saya tanya, kenapa jadi macam ni? Senang macam ni? Dia kata nak macam mana rezeki lah. Berkat kita. Saya ada cita-cita, dia kata, saya ada cita-cita, saya tak nak hidup dalam kemiskinan. Saya tak nak kerja bawah orang. Saya ada memiliki perusahaan saya sendiri. Dulu dia kerja mesin photostat. Hari yang saya jumpa selepas 10 tahun, dia jadi pengedar mesin photostat. Itu pengedar mesin photostat. Jadi tengok, orang manusia Tuhan bagi akal. Dia duduk depan mesin photostat, dia kerja dia bantu dia tolong photostat, dia kerja dengan tokek. Tapi dia bercita-cita rupanya. Masa saya kenal dia dulu, dia ada cita-cita nak jadi pengedar mesin photostat. Dia nak jual mesin photostat. Tuhan tunjuk jalan. Adalah seorang yang percayakan dia ni orang yang ikhlas, orang yang buat program pada agama, yang tidak khianat, maka orang tu ajak dia joint venture. Ada orang ajak dia joint venture untuk edar mesin photostat. Kemudian dia joint venture lah. Orang tu sibuk beri modal. Dia ni ramai kenal orang, dia boleh market barang. Dia guna kelebihan pada dia. Akhirnya, Alhamdulillah,
jadi jutawan. Lepas tu, bukan saja dia mengedar mesin fotostat, dia mengedar mesin cetak yang besar-besar. Mesin cetak yang skala besar tu. Yang cetak apa? Yang cetak majalah, cetak surat khabar. Dia dapat tender pula daripada syarikat-syarikat percetakan. Itulah. Jadi yang saya sebut ni sebab saya ada sentuh tadi kan, apa yang kita impikan kita boleh capai dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah, dengan kekuatan doa, apa yang kita inginkan kita boleh capai. Whatever you can dream it, you can achieve it. Tapi yang penting dream dulu ya, impikan nak dapat A subjek ni. Janganlah duk sibuk nak 10 tahun lagi saya nak jadi jutawan. Jangan sibuk lagi yang tu. Untuk semester ni impikan dulu nak dapat markah yang bagus. Al-ma'ani wal afkar fil ghalib mufakkakah ghairu munazzamah. Makna dan juga idea dalam pidato pada zaman jahiliyah ini mufakkakah, berpecah-pecah. Mufakkakah ni retak, berpecah-pecah. Jadi dia tidak satu tema. Mufakkakah, dia berpecah-pecah. Maknanya ada banyak idea dan idea itu mufakkakah. Lawan mufakkakah wahdatul mawdu'. Wahdatu itu lawan mufakkakah. Wahdatu al-mawdu'. Mawdu' topik satu je. Kalau zaman moden sekarang ni kan, kalau orang nak bagi pidato, dia bercakap tentang satu perkara saja. Kejayaan dalam usahawan, berpasukan. Jadi satu zaman jahiliyah dia ada banyak, sebab itu jadi berpecah-pecah. Idea tu berpecah-pecah. Mungkin dia akan pindah idea yang ketiga. Sebagaimana syair juga, walaupun 600 baris, 6 baris mempunyai mufakkat ghairu muwahhadah. Rabit. Idea dua kadang-kadang tidak ada kaitan pun. Itu gaya ya, gaya. Kita belajar tentang gaya ni. Gaya pidato zaman jahiliyah. Asharul khutaba al-jahiliyin, Qis ibn Sa'idah. Ada baca Kus. Di sini dipanggil, dia guna Qis. Qis ibn Sa'idah al-Iyadi. Yang saya kata dia pidato dia tauhid. Dia berpidato pada Suq Uqas. Dia bagi khutbahnya. Ini ya. Cuba hafal ini. Cuba hafal dan juga cari makna sampai sini. Sampai inna fis sama'i la khabaran wa inna fil ardi la ibaran. Mana? Inna fis sama'i la khabaran wa inna fil ardi la ibaran. Hafal. Qala Qis ibn Sa'idah al-Iyad fi suqi Uqas. Ayyuhan nas isma'u wa'u. Dengar dan ambil perhatian. Isma'u, dengar dan ambil perhatian. Innahu man asha mata. Sesungguhnya siapa yang hidup akan mati. Wa man mata fata. Siapa yang mati akan hilang. Ya. Saya Abdul Hakim. Sekarang ni saya hidup. Dan saya hidup, pasti saya mati. Bila waman mata fata, bila saya mati, tak ada dah gelaran profesor ke, tak ada. Saya ada rumah, dah hilang. Saya akan tinggal rumah. Saya ada tanah, hilang tanah daripada saya. Saya ada isteri, hilang isteri daripada saya. Saya ada anak-anak, hilang anak-anak daripada saya. Sebab apa? Saya mati. Kubur. Sebab itu dia kata mata fata, hilang. Jadi Qus ibn Sa'idah al-Iyadi berkhutbah
untuk menyeru orang-orang Arab jahiliyah kepada agama tauhid, kepada Allah. Dia tinggal sembah berhala. Dia kata, dia berdiri, dia beri khutbah, wahai kaumku, dengarlah dan beri perhatian. Kita ni semua akan mati. Innahu man asya mata. Sesungguhnya siapa yang hidup pasti mati. Wa man mata fata. Siapa yang mati, hilang. Hilang daripadanya pangkat, hilang daripadanya harta, hilang daripadanya orang-orang yang disayang. Jadi, so what? Wa kullu ma huwa atin. Setiap apa yang pasti datang, setiap apa yang mendatang pasti datang. Setiap apa yang datang pasti datang, iaitu kematian lah. Kematian tu akan datang. Maksudnya dia kata, bersedialah untuk mati. Janganlah duk fikir tentang hidup saja. Sebab kamu hidup ni, kamu akan mati. Jadi fikir juga apa yang berlaku lepas mati tu. Jangan fikir hidup saja. Sebab yang hidup akan mati. Yang kamu hidup ni, bila kamu mati, hilang. Hilang semua daripada kamu semasa hidup ni. Bila kamu mati, hilang apa yang kamu miliki semasa hidup. Dan setiap yang mendatang itu pasti datang. Maknanya al-maut akhir. Kematian pasti datang. Lailun dajin wa naharun sajin. Malam dajin, gelap gulita. Naharun sajin, siang terang benderang. Sama'u dhatu abraj, di langit mempunyai bintang-bintang. Nujumun tazhar, dan bintang-bintang bergemerlapan. Wabiharun tazhar, lautan bergelora. Jibalun mursah, bukit ataupun gunung ganang terbentang. Wa ardun mudhah, dan dataran bumi mudha, terbentang jugalah. Mursah berdiri, Mursah berdiri teguh. Bukit Bukau berdiri teguh. Tanah terbentang luas, mudhah. Wa anharun mujrah, sungai-sungai mengalir deras. Inna fis sama'i la khabaran, sesungguhnya di langit ada perkhabaran, maknanya turun wahyu daripada langit. Wa inna fil ardi la ibaran, dan sesungguhnya di bumi ini ada pengajarannya. Ibaran. Jadi dia kata, tengoklah langit, tengok malam, tengok siang, berganti siang dan malam. Itu tanda wujudnya Tuhan, tanda wujudnya Yang Maha Berkuasa. Di mana langit itu ada bintang bergemerlapan, begitu indah bintang-bintang, dan lautan bergelora, gunung ganang yang berdiri teguh. Ini semua menunjukkan ciptaan daripada Yang Maha Berkuasa. Wa ardun mudha anharun mujra. Jadi ingat, di langit ada khabar, di langit itu turun wahyu supaya kita sembah kepada Allah, jangan bersekutu. Itu turun wahyu yang menyuruh kita mematuhi para rasul, mengamal, beribadah kepada Yang Esa. Tak percaya, inna fil ardi la ibaran, ada tanda-tanda di bumi ini. Tanda-tanda di bumi ini, tengok di hadapan kita lah. Tidak ada suatu benda pun yang dia jadi diri dia sendiri. Pakaian yang anda pakai, ada tukang buat. Komputer yang anda mengadap ni, ada orang yang buat. Handset yang anda sedang tengok skrin, ada orang buat.
Tidak ada suatu benda pun yang jadi dengan sendiri. Jadi alam ini siapa yang jadi? Mestilah kalau orang yang cipta alam ini mesti yang maha hebat. Itulah inna fil ardi la'ibaran. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada siang, silih berganti. Tidak miss, tidak berlaku di tempat-tempat yang ada siang malam lah. Kalau tempat yang siang sepanjang masa, dia siang sepanjang masa lah. Macam di Malaysia tidak miss, tidak berlaku siang dan malam sekali. Sekali-sekala dia lari alignment dia, tidak berlaku. Allah telah menyusun. Jadi itulah. Jadi saya boleh tengok, boleh baca dan boleh cari apa pengajaran. Cari apa pengajaran daripada khutbah ini. Pengajaran daripada khutbah ini yang pertama, apa dia? Semua yang hidup pasti mati. In kullu man asha sayamut. Satu. Semua yang hidup pasti mati. Cari takbir. Mungkin saya tanya, apa pengajaran daripada khutbah kes Ibn Sa'idah ini? Semua manusia akan mati. Dan apabila dia mati, dia akan meninggalkan ma lahu. Kullu yani an-nas kullu an-nas sayamutun wa yatrukuna amwalahum wa syuhratahum, apa lagi, wa fakhrahum wa ahbabahum. Jadi setiap yang manusia ini akan mati. Satu. Yang kedua, apabila dia mati, dia akan meninggalkan amwalahum, harta mereka, a'radahum, apa yang mereka miliki daripada rumah, tanah, a'radahum, dan dia akan meninggalkan apa? Ahbabahum, orang-orang yang mereka sayang, isteri, anak, kawan-kawan, ahbab. Ya? Syuhratahum, syuhrah, kemasyhuran, kemasyhuran. Dia akan meninggalkan semua. Satu. Awak boleh tulis juga kalau pengajaran daripada kurs lah. Malam, al-lailu, wan-naharu, was-sama'u, wan-nujumu, wal-jibalu, wal-ardu, kulluha yadullu ala wujudillah. Kulluha yadullu ala wujudillah. Apa? Inna fis sama'i la khabaran. Ini qad anzalallahu al-wahya ila ibadihi atau ila nas. Allah telah menurunkan wahyu. Qad anzalallahu ta'ala al-wahya ala nas. Allah telah menurunkan wahyu kepada manusia supaya mereka liya'budunahu wala yushrikuna bihi syai'a. Khususnya supaya mereka menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya. Qad anzalallahu ta'ala al-wahya likay ya'buduhun nasu wala yushrikuna bihi syai'a. Yang saya sebut lailun, sama'un, nujum, al-jibal, al-ardu, inna fil ardi la'ibaran. Maknanya semua itu ialah ibrah, pengajaran, ad-durus, al-i'tibar, ibrah, al-ibar. Banyak pemidato yang kedua terkenal, Aktham Ibn Sayfi. Ini pemidato juga yang terkenal.
Ini boleh baca lah, boleh baca. Okey. Okey, nasar lain ialah al-amsal. Nasar lain al-amsal. Oh, boleh baca ya, boleh baca tengok al-amsal ni. Taju'ul hurratu wa la ta'kul bisadaiha bisadaiha maqtalur rajuli baina fakkaihi. Innal bighatha bi'ardina. Ini semua al-hikam. Boleh cari makna. Cari makna. Jangan nak saling saja, cuba cari. Biar awak ada action, ada usaha nak cari, nak menguasai apa yang disampaikan. Jadi di sini al-amsal, perumpamaan. Al-amsal, perumpamaan. Kemudian al-hikam, kata-kata hikmah, bukan al-hukmu, al-hikmatu. Jam'u dia al-hikmah, kata-kata hikmah. Al-hikmah ni mufrad. Jamak dia al-hikam. Kitab hikam, kitab yang mengumpulkan kata-kata hikmah, kitab hikam. Kita tengok kitab hikam, dalamnya kan banyak kata-kata hikmah. Jadi jamak kata-kata hikmah al-hikmah. Al-wasaya, ini ialah wasiat yang ditulis dengan bahasa, lafaz, makna, uslub yang tinggi. Maka dia jadilah al-wasaya al-fanniyah. Surat wasiat. Surat wasiat. Saja'ul Quhan. Ma makna Saja'ul Quhan? Ini naw' minan nasril masju' al-mukallam. Kana yasdur an Quhan. Pendeta yahtawi alal akhbar bil mughibat. Jadi mentera lah. Boleh kita kata mentera. Dia ada bacaan dia yang mempunyai berita gaib dan juga menyelesaikan muskilah-muskilah yang tertentu. Ni antara orang-orang yang terkenal ni, pendeta terkenal mereka. Macam setengah raja ni bermimpi, maka dia pergi kepada ni lah, Quhan, untuk ditafsirkan apa mimpi itu. Jadi pendeta ni dia ada bacaan-bacaan dia, jadi dipanggil mentera. Mentera pendeta, mentera dia. Inilah kalau mentera yang disusun sebagaimana wasaya, sebagaimana al-hikam tadi, maka dia dianggap sebagai nayu. Okey. Saya rasa saya nak berhenti sampai sini dulu. Saya nak berhenti sampai sini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan masuk Sadril Islam. Al-adab fi Sadril Islam. Jadi masa yang berbaki ini bolehlah kelas buat perbincangan